tahu. Sebab itu kita duduk dalam majlis ilmu ni bukan pasal kita tak tahu, bukan pasal kita tak pandai. Saya rasa ramai di antara kita ni secara umumnya Fatihah dah settle dah. Cuma yang kita nak tengok ni mungkin ada satu sisi-sisi yang mungkin ada kesalahan-kesalahan yang besar yang mungkin tak banyak lah kita buat. Mungkin satu dua kadang-kadang kita terlepas pandang. Dan yang banyaknya yang kita nak baiki, yang kita nak tengok adalah kesalahan-kesalahan yang kecil. Kesalahan-kesalahan kecil. Nanti saya terangkan apa itu kesalahan yang besar, apa itu kesalahan kecil dan sebagainya. Okey. Baik. Basic tuan-tuan, sebab tu kalau ada kertas tu kan. Sebelum tu lupa juga saya nak ucapkan tahniah kepada pihak jabatan. Siapa juga mungkin ada pimpinan-pimpinan jabatan dekat sini yang menganjurkan program-program yang begini. Tuan-tuan ketahuilah, andai kata kita punya staff dapat manfaat, ini adalah amal jariah buat tuan-tuan. Siapa juga yang berperanan susun kursi, apa juga, yakinlah dia ada balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan juga kita juga yang berada dalam majlis ilmu, banyaklah riwayat, cukup banyak riwayat. Nabi kata lalu, Nabi kata taman syurga, majlis ilmu dan majlis zikir. Majlis zikir ni adalah taman-taman syurga. Ringkasnya, salah dalam banyak hadis-hadis Nabi, kata Nabi SAW, selama mana kita berada dalam majlis ilmu, seluruh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala berdoa kepada Allah. Yakinlah kakak, ketika ini abang-abang, malaikat Allah sedang berdoa kepada Allah. Apa yang malaikat Allah doakan? Wahai Allah, ampunkanlah si fulan, wahai Allah. Wahai Allah, ampunkanlah si fulan, wahai Allah. Wahai Allah, rahmatilah si fulan, wahai Allah. Saya kalau nak cerita doa malaikat ni lagi hebat. Bayangkan doa malaikat tu kan, bukan senang, bukan jalan-jalan. Kita tahu mak bapak ni, saya juga mak bapak dah tak ada. Benda yang sangat kita rasa hilang sebab kita sudah hilang doa daripada mak ayah. Itu benda yang paling besar. Sebab apa? Doa mak ayah ni adalah mustajab. Mustajab. Tidak ada hijab oleh Allah SWT. Namun, walaupun mak kita macam tu, doanya mustajab, namun kita tahu sebagai manusia, sebagai mak bapak kita baik, namun sebagai manusia, mereka tidak terlepas daripada salah dan silap. Itu pun doanya mustajab. Bayangkan akak-akak abang-abang kita semua didoakan oleh satu makhluk yang tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah walaupun sekelumit. Allah sebut dalam surah At-Tahrim, malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah. Malaikat tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah. Mana mungkin Allah tidak menerima doa daripada malaikatnya. Sebab tu ibu ayah, abang dan kakak, beruntung kita dipilih oleh Allah, kita digerakkan hati untuk berada di dalam majlis ilmu. Baik, kita terus kepada kita punya point, iaitu kita nak bagi tumpuan utama iaitu pada rukun qauli. Sebab tu kalau ada lebih-lebih nanti, barulah kita akan tengok macam mana perempuannya. Dulu kita pernah kongsi, saya pernah kongsi. Okey, sebelum saya bawa, saya nak refresh balik. Adakah tuan-tuan masih hari ni berapa yang bulan ni? 20 30 hari bulan 3 2021 bersamaan dengan kita ingatlah sebab semalam nisfu Syaban. So hari ni 16 Syaban 1440 apa tu? 42. Saya nak recall balik dulu 2 tahun yang lepas, saya rasa dah datang sini. Saya pernah tanya tuan-tuan, andai kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kita pada hari ini, agak-agak berapakah umur Nabi SAW? Ingat lagi tak? Ini banyak saya tak bubung dah makan ke belum ni? Agak-agak kalau Nabi SAW bersama dengan kita pada hari ini, agak-agak tuan-tuan berapakah umur Nabi? Dulu saya pernah kongsikan. Agak-agak tuan, berapa umur Nabi? Faham? Agak-agak. So nanti bila kita dapat, kita boleh kongsi dengan anak-anak, cucu, balik rumah ni boleh kongsi. Agak-agak, boleh insya-Allah. Agak-agak, teka. Salah pun tak ada masalah. Agak-agak berapakah umur Nabi SAW andai kata Nabi SAW hidup? Kan kita dah tahu dapat tu 1442 Hijrah. So agak-agak berapa umur Nabi? Satu? Ya? 504. 1504. Salah. Ya.
Betul. Jawapan Tuan Azhar betul. 1495 tahun. Okey, bagaimana dapat? Senang je tuan, macam Tuan Azhar juga. Iaitu tahun Hijriah ni yang 1442 tu, kalau ceritanya panjang lah, sejarahnya dan sebagainya. Dulu saya rasa pernah cerita dah. Ringkasnya, dikira tahun Hijrah itu pada zaman Sayyidina Umar, iaitu dikira waktu Nabi pergi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Daripada Nabi hijrah, tahun tu Nabi pergi hijrah tu sampai ke hari ni, berapa lamanya? Itulah lamanya, 1442 tahun. Tuan-tuan kalau congok, sebenarnya tak jauh juga kita dengan zaman Nabi. Tak jauh. Tapi dengar sejarah-sejarah, seolah-olah Nabi tu jauh sangat dah. Jauh sangat. Tetapi kalau kita tengok dari segi angka, 1442 tahun saja. Jauhnya kita kurang lebih lah, belum kita wafat dia 10 tahun tambah itulah. Maksudnya kakak, macam mana dapat jawapan 1495, 1442 tu dikira waktu tahun Nabi pergi hijrah tu daripada Mekah ke Madinah. So macam mana kita nak dapat umur Nabi? Kita kena tahu waktu Nabi pergi hijrah tu umur Nabi berapa? Umur Nabi 53 tahun. So 53 tahun plus lah, tambahlah 1442. Sebab tu Tuan Azhar dapat 1495 tahun. Alhamdulillah, kita dah dapat. Maksudnya dapat ilmu sikit, kita kongsi kepada anak cucu dan sebagainya. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, kita semua tahu semayang ni dia ada rukun-rukunnya. Rukun ni maksudnya wajib lah, wajib. Kalau tak buat, maksudnya satu-satu ibadah itu batal. Tak kisahlah puasa ke, haji ke, umrah ke dan sebagainya, dia ada rukun dia. Termasuklah solat. Ni agak mudah lah sebab selalulah daripada kecil kita dah diajar. Cuma waktu kecil, kenapa kita terus belajar? Sebab waktu kecil, ustaz-ustaz yang mengajar kita waktu kecil, waktu sekolah menengah, dia akan mengajar mengikut level kita masing-masing. Sebab tu kadang-kadang kalau tuan-tuan dah berhenti belajar, tuan-tuan akan rasa, kenapa guru aku dulu tak ajar? Dia ajar ikut standard kita. Contoh macam tuan-tuan, adakah akak-akak anak-anak sekolah menengah kan kata dia kata satu, kau sabar ya, banyak sabar. Dalam perkahwinan kau kena banyak sabar. Kau pernah tuai apa? Budak dia kata satu cerita pasal kahwin, buat apa? Adakah dia besar, ngapa mak aku tak cerita pasal nasihat aku dulu waktu kahwin? Kamu tingkatan satu, kok dia nak cerita benda begitu? Faham tak? Faham tak maksudnya? Sebab tu kalau kita berhenti, sebab tu kadang-kadang tuan-tuan dengar, nanti insyaAllah banyak yang tuan-tuan akan dengar benda yang baru, insyaAllah. Guru dulu tak ajar pun. Bukan masalah guru tu tak ajar, memang kita yang berhentikan ilmu kita. Ilmu kita berhenti dalam dua keadaan. Satu, bila kita buat keputusan tak nak belajar, memang ilmu terhenti. Memang ilmu terhenti. Yang kedua, memang menerap lah, dah mati lah. Memang ilmu tu berhenti lah. Okey? Baik, rukun. Rukun kita semua tak ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Okey. Rukun qalbi ni kita tak sentuh sangat sebab kita nak bagi fokus kepada rukun qauli, tetapi sekadar kasarnya rukun qalbi ni niat lah, hati tu. Satu. Rukun sembahyang ada 13 tu kan? 13 ataupun 17. Ustaz kadang-kadang saya baca 17. Sila kak, sini boleh kak. Sini. Sebab sini yang akan praktikal Fatihah nanti. Tak ada. Boleh, sila kak. Okey, rukun solat ada 13. Mungkin agak-agak baca ini ada yang 13, ada 17. Sebenarnya sama je. 13 ataupun 17 adalah sama. Kenapa boleh jadi beza? Sebab tumakninah tu dipisahkan. Tumakninah tu ada 4 tempat. Contohlah. Okey, pertama berdiri tegak, satu. Yang kedua katalah niat. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat rukuk, contohnya rukuk. Yang kelima tumakninah. Dipisahkan rukuk dengan tumakninah tu. Sebab tu dia jadi 17. Yang kira tu jadi 13, dikira macam mana? Kan tadi yang keempat rukuk, yang kelima tumakninah, digapkan, dipisahkan. Tapi yang kira 13 tu dikira macam ni. Rukun pertama berdiri, rukun kedua katalah niat, rukun ketiga takbiratul ihram, rukun yang keempat rukuk serta tumakninah. Disatukan. Sebab tu dia jadi 13. Okey, sekadar info lah. Okey. Nanti kita ceritalah tumakninah macam mana dan sebagainya. Okey, rukun qalbi satu sajalah. Yang 13 tu nanti kita tolak. Rukun qalbi satu, iaitu niat. Okey.
Itu satu. 13 tolak 1 dah tinggal 12. Okey. Rukun qauli ada 5. Sebagaimana kita semua tahu. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Tapi tuan-tuan ingat, nama sebab tu tuan-tuan kena faham betul. Qauli tu yang rukunnya suara tu. Jangan tuan-tuan tanya, angkat tangan tu wajib. Itu fi'li. Sebab tu bezakan di antara qalbi qauli dengan fi'li. So bila kita takbiratul ihram, yang rukunnya tu suara tu. Allahu Akbar. Adapun tangan macam mana kena buat ultraman ke, itu lain. Itu cerita lain. Itu cerita pasal fa'ali. Okey? Allahu Akbar. Itu satu. Takbiratul ihram, Fatihah, bacaan tahiyat akhir, selawat ke atas Nabi sahaja dalam tahiyat akhir, dan juga salam yang pertama. Itu rukun. So tadi 12 kan? Tak mula 13, tolak rukun qalbi 1 dah tinggal 12. So tolak lagi 5, 12 tolak 5 tinggal 7. So 7 rukun fa'li. Habis? Habis dah ke 13. So maksudnya 13 rukun itu adalah merangkumi qalbi, qauli dan fi'li. So dapat kita simpulkan 1, 5, 7. Dapat ada 13 rukun. Okey? Baik, habis kat situ. Sebab kita nak bagi fokus kepada rukun qauli. Baik, rukun qauli yang pertama. Okey? Rukun qauli yang pertama apa dia tadi? Okey. Rukun qauli yang pertama iaitu takbiratul ihram. Kalau yang takbir-takbir lain tu, itu disebut takbir intiqalat. Takbir intiqalat tu tak masuklah yang rukun, dia sunat lagi kiranya. Kan? Suara juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak masuk rukun lah. Sebab tu rukun tu takbiratul ihram yang pertama tu je. Allah. Batas sembahyang? Batas. Nanti saya cerita apa maksud qauli. Al-qawlu wal lafzu. Nanti kita cerita lah ya. Itu takbiratul intiqalat yang tu. Sebab tu kalau tuan-tuan ibu-ibu kan rasa sakit tekak kan, sah sembahyang sah. Sebab takbir intiqalat adalah sunat. Begitu. Okey. Takbir intiqalat kita tengok dulu dari segi tulisan ni. Okey. Nanti saya cerita banyak lah insya-Allah. Nanti kenapa ini tak ada tulis alif kecil tapi kita baca 2 harakat, apa hukumnya, kenapa ulama Quran kalau baca kalimah Allah sekarang dia baca 2 harakat, tapi kenapa dia tak tulis alif kecil ke macam ni ke? Senanglah. Kenapa macam tu? Okay. Kenapa dan sebagainya nanti kita cerita panjang lah insya-Allah. Don't worry. Mana komponya? Okey. Allahu Akbar. Okey, ini kalimah takbiratul ihram. Okey, itu rukun qauli yang pertama. Okey. Sebelum kita pergi sini ada 2 benda yang tuan-tuan boleh salin. Tuan-tuan boleh tulis lah dekat kertas tu. Tapi selalu lelaki tak tulis. Dia ingatan dia kuat. Lelaki. Kena tertarik lebuh. Tak kena tertarik okey. Okey, tuan-tuan kena tulis iaitu dia kesalahan ni tuan, dia ada 2. Satu kesalahan yang besar dan juga kesalahan yang kecil. Kalau tuan boleh tulis kesalahan yang besar, sebab kalau tuan tahu je formula ni, tuan-tuan boleh buat keputusan sama ada batal ataupun tak batal satu-satu solat. Tuan-tuan hanya perlu tahu kesalahan yang besar ataupun kesalahan yang kecil, ataupun jahili dengan khafi dan sebagainya. Okey. Kesalahan yang besar tu apa? Kesalahan yang besar tu hanya ada 4 saja. Kesalahan yang besar ada 4. Okey. Iaitu apa? Pertama, tukar huruf. Yang kedua, tukar baris. Yang ketiga, tambah huruf. 4, kurangkan huruf. Kurangkan huruf ataupun buang huruf. Ini saja 4 kesalahan yang besar. Selain daripada 4 ini, semuanya termasuk kesalahan yang kecil. So kesalahan kecil tak payah tulis lah. Ini je kena ingat.
Apa 4 kesalahan besar? Tukar huruf, tukar baris, tambah huruf, kurangkan huruf. Ini 4 ni kesalahan yang besar. Kesalahan yang besar kalau kita buat, hukumnya haram dan boleh membawa kepada batalnya satu-satu ibadah. Itu hukum dia. Hukumnya haram, berdosa dan boleh membuatkan satu-satu ibadah itu batal. Okey. Ada pun yang lain, akak-akak tak bertanya dah tahulah. So kesalahan yang kecil hukumnya tidak haram dan tidak membatalkan satu-satu ibadah, tidak membatalkan sembahyang. Cuma kalau dari segi hukumnya makruh dan mengurangkan pahala. Sebab tu waktu kita belajar ni pun, contoh bukan kita nak ringankan kesalahan kecil. Maksudnya kita tahu hukumnya dulu. Dari segi akademik kita tahu hukumnya. Dan tujuan kita belajar ni juga adalah untuk kita, kesalahan yang besar mungkin kita tak buat, tapi kesalahan kecil mungkin kita buat, tetapi pahala kita kurang lah. Baca Quran kurang, sembahyang kurang pahala. So kita duduk dalam majlis ilmu ni untuk juga membanyakkan pahala. Sebab lagi bagus kita punya bacaan satu-satu ibadah waktu kita baca Quran, sembahyang, makin banyaklah pahala. Okey? Ini 4 ni. Ada pun tuan-tuan, sifat huruf tinggal, sifat huruf tambah, dengung terlebih, dengung terkurang, ada masuk tak? Kalau tak masuk, itu kesalahan yang kecil. Hukumnya makruh, hanya mengurangkan pahala. Namun macam saya kata, bukan kita kata hanya mengurang pahala itu simple punya, tak. Kita juga belajar untuk hindarkan dia. Okey, tuan perlu tuju. Nanti bila cerita-cerita kat sini, tuan tahu dah jawapan dia macam mana. Kau ingat tu je, kesalahan yang besar, tukar huruf, tukar baris, tambah huruf, kurangkan huruf. Okey. Kenapa penting juga kita belajar bab kata tadi, iaitu berkaitan takbiratul ihram dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala juga dia nak tengok kualiti daripada kuantiti. Selalu kita pun dalam kehidupan pun gitu kan. Sebab kadang-kadang kita penting juga kuantiti, tapi kalau nak dikomparekan kuantiti dengan kualiti, Allah SWT juga mementingkan kualiti berbanding kuantiti. Ada juga Allah suruh kita berebutlah fastabiqul khairat dan sebagainya, tetapi Allah juga pentingkan first one daripada, kalau nak comparekan di antara kualiti dan kuantiti adalah kualiti. Sebab tu dalam surah Al-Mulk selalu kita baca Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan aktsaru amala. Ujian buat kamu, aku nak tengok siapakah amalan yang terbaik, bukan yang terbanyak. Tapi jangan kata, kalau hobi tu tak payahlah buat sembahyang sunat. Bukan macam tu pula. Jangan salah faham pula. Cuma kalau nak dikomparekan di antara kuantiti dengan kualiti, iaitu contoh. Saya ngejar khatam Quran. Ini bulan Ramadan ni kan. Tapi tajwid tak ke mana-mana, apa juga langgar je. Berbanding saya tak khatam, saya baca satu hari satu line, tapi tajwidnya kemah. Mana yang bagus? Satu juzuk ke yang ini? Yang ni lagi bagus. Faham tak maksudnya? Yang itu bagus juga banyak, tapi kau nak compare kan dengan gitu. Okey, yang pertama Allahu Akbar. Dia ada beberapa kesilapan yang boleh tuan-tuan dengar baik-baik. Okey, yang boleh kita, sebab ini rukun. Sama ada rukun yang boleh membawa kepada batal ataupun yang kita panggil kesalahan kecil lah. Pertama kesalahan yang kadang-kadang kita kena ambil note, iaitu alif ni, hamzah ni waktu kita sebut jangan tebal. Sebab kadang-kadang hamzah ni kita panggil hamzah wasal lah. Nanti kita cerita macam mana nak letak hamzah wasal. Senang, akak berhenti baca Quran, ikut je saya punya step, settle masalah waktu akak baca Quran nanti. Okey, hamzah wasal ni, ini alif ni kena baca dengan nipis lah. Tapi selalunya alif yang dibaca dengan nipis ni kadang-kadang pada ayat ni disenang jadi tebal. Sebab Allah ni kena baca tebal, dekat sini kena baca tebal. Sebab tu kadang-kadang dia terpengaruh. Dia akan macam gini, Allahu Akbar, Allah. Nampak? Oh, tu dah jadi tebal. Dia sepatutnya cuba nipis. Cuba sebut. Allah. Dah nak masuk sini baru datang tebal. Tapi kadang-kadang kalau kita tak berhati-hati, dia akan jadi Allah. Nampak? Allah. Itu juga. Tapi tuan saya nak tanya, Allah itu kesalahan yang besar ke kecil? Kenapa kecil?
Sebab dia tak melibatkan empat ni. Dia tebal nipis. Tebal nipis ada masuk tak? Ada. Tak ada masuk. Nampak? Akak dah boleh bagi jawapan sini. Okey, lepas ni tak payah tanya Azhar Idrus ke apa ke. Contoh. Begitu. Sebab tu hati-hati. Hati-hati dekat situ. Okey? Dia senang je. Kalau tuan nak cek Allah. Dekat Allah. Lam tu baru dia akan tebal. Okey? Sebab memang kalimah Allah yang kita panggil lafzul jalalah, apabila sebelumnya bagi di atas, bagi di depan, dibaca tebal, bagi bawah baca dengan nipis. Itu maklumlah. Okey? Cuma itu kesalahan yang saya nak mention yang pertama, iaitu hati-hati jangan sampai tebal. Yang kedua rasa tak ada sangat lah. Mungkin dia kata Allahu Akbar, itu tak ada lah kot. Kalau boleh pun jangan buat lah. Memang tak boleh lah. Sebab kalau contoh bila kita panjang, kita waw kecil, ya kecil lah. Kalau akak baca Quran kan, ini dipanggil waw silah, ya silah, ya penyambung. So jangan baca lah Allahu Akbar, tak mau lah. Okay, itu pun sikit-sikit lah, tak ada. Yang ketiga ni kadang-kadang bertukar Allahu Akbar, tak ada god. Rasanya jangan. Okey, kalau kita bertukar sebagai contoh Akbar, kesalahan besar, kesalahan kecil. Tukar huruf termasuk kesalahan yang besar. Ubah mana ke tak ubah mana ke, batal solat. Ataupun kalau kita mudah cakap, rosak solat lah. Kita juga tak suka batal-batal. Tapi je lah, kalau batal-batal lah kan. Bukan kita nak batalkan. Allah memang dah tunjuk kita. Takkan kau nak cakap je ni, tiba-tiba mak cakap ya, tiba-tiba dia buang angin, kentut dan sebagainya. Maksudnya, solat aku batal tak? Aku tengah sembahyang, aku kentut lah. Susah lah aku nak cakap nak batalkan solat. Mestilah dah batal lah kan. Takkan disebabkan kita nak nyalah. Memang Nabi ajar kita begitu kan. Okey. Ini kesan-kesan yang jarang-jarang lah. Cuma kadang-kadang kalau ustaz-ustaz tu buat benda-benda ni sekadar nak penuhi masa. Maksudnya nak panjangkan masa. Sebab kesalahan macam ni jarang lah. Jarang kita buat. Sebab tu saya mentionkan benda-benda yang memang selalu kita buat. Yang pertama berkaitan dengan Hamzah tadi. Yang kedua, ini kesalahan yang besar yang banyak kadang-kadang, khususnya lah anak-anak kita. Sebab tu akak balik boleh kongsi. Okey, di penambahan huruf waw dekat sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa mudah berlaku dekat sini? Pertama disebabkan ha ni pada dhammah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua disebabkan kita matikan ha ni. Kita waqafkan dia, tengok. Allahu Akbar. Allah. Dia jadi waw lah. Tapi kalau tuan-tuan tak matikan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini anak-anak kita selalu buat. Allahu Akbar, kan? Allahu Akbar. Cuba tuan-tuan sebut. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau tuan cuba tambah. Allahu Akbar. Sebut 1, 2, 3. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak nampak different? Tak nampak beza? Sebab apa? Macam saya kata tadi lah, kesalahan itu dia boleh berlaku disebab satu faktor ha tu pada dhammah. Yang kedua, bila kita waqafkan dia. Sebab bila kita berhenti, dia akan mudah timbulnya huruf waw ini. Tapi kalau kita hidupkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada huruf kaf ni, nafas tahan, suara tahan, nafas lepas. Allahu Akbar. Itu kesempurnaan lah. Itu kesalahan kecil. Okey, kalau kita Allahu Akbar, tak comel. Tak comel apa? Dia tidak mendatangkan sifat hamas pada huruf kaf. Itu termasuk kesalahan yang kecil. Okey. Saya rasa takbiratul ihram ni rasanya tak ada masalah. Itu je lah benda 2-3 benda yang perlu kita alertkan. Yang lain-lain tu sahaja ditambah-tambah lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu benda-benda yang saya rasa saya sendiri mengalaminya, iaitu ni jaga. Sebab tu kena ada azan. Allah. Nampak? Allahu Akbar. Allah. Nampak? Tak comel? Dia jadi Allahu Akbar. Dia jadi mesti Allah. Allah. Di situ yang pertama. Yang kedua pada huruf waw tadi. Itu yang saya rasa ringkas yang saya boleh kata. Hati-hati lah. Hati-hati kita kena tengok. Okey, habis. Itu rukun yang pertama. Nanti kalimah Allah ni panjang kenapa? Saya rasa elok juga saya cerita dekat sini, dekat surah Al-Fatihah.
Habis rukun qauli kita yang pertama. Okey. Yang kedua, rukun qauli kita yang kedua adalah surah Al-Fatihah. Okey. InsyaAllah saya akan cerita tuan-tuan kalau nak tulis ke kat situ tawallu ke dan sebagainya kan, tuan-tuan boleh tulis. Ini anggap macam seminar Al-Fatihah. Buat turun. Sebab lepas ni seminar Al-Fatihah mana-mana tak payah datang. Maksudnya bukanlah saya larang, tidak. Maksudnya kalau berbayar ke dan sebagainya tak payah. Ini kita dah buat seminar. Sebab tu dah agak dalam lah. Agak dalam. Kita anggap gitu saja. Okey. Selesa suara saya dengar? Boleh? Bolehlah, boleh insyaAllah. Okey. Yang pertamanya bis. Okey. Ini bagi yang akak-akak, ustaz-ustazah yang dah mahir, dah pakar berkaitan tajwid, dia akan fahamlah apa yang saya sebut, termasuk benda-benda yang halus, sifat-sifat huruf. Yang mana yang tak tahu ataupun yang setengah tahu, tak apa, kita ambil tahu, tak ada masalah. Okey. Baik, pertama, bismillah. Okey. Tuan ingat satu formula. Setiap baris di atas baca dengan huruf A, tapi jangan baku sangat. Okey, tuan-tuan ingat, tak kisahlah. Setiap baris di atas baca dengan huruf A secara umumnya, tapi jangan baku sangat. Setiap baris di bawah tajamkan dia punya huruf I. Jangan baca dengan huruf I. Baris bawah kasrah lah. Kalau baris dhammah, baris depan baca dengan huruf U. Jangan lagi baca dengan huruf O. Itu formula dia. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat formula, surah apa pun tak ada tuan-tuan baca Yasin. Nampak? Itu melirik, mulut tak ada bedung lah tu. Tak mau. Kan saya kata kalau baris bawah tajamkan dia punya huruf I. Sepatutnya baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Sebab tu kalau tuan-tuan dengar ghairil, nampak? Itu sama tadi. Ghairil, mana maunya? Kan bila baris bawah ghairil maghdu, selalu juga ghairil maghdubi alaihim. Ini pun tak cantik. Dia mesti alaihim. Sebab tu senang, akak-akak ingat je formula ni. Baris di atas betul baca dengan huruf A, tapi jangan baku sangat. Maliki yaumiddin, iyyaka na, walaupun kita asal duduk kok diam, jangan bawa dalam semayang. Ya? Contohnya ingat baca huruf A memang, tapi sederhana. Tapi jangan mengelepik sangat pula. Maliki yau, tidak pula. Jangan sampai udah orang parik pula yang bacanya. Jangan Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa jangan sampai kopi itu pula. Jangan sampai. Itu kalau dalam ilmu Quran disebut bacaan imalah. Satu tempat saja. Kalau dalam qiraat kita ada satu-satu tempat saja yang baca dengan imalah. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha in rabbil ghafurur rahim. Namun ada tempat lain tidak. Tapi ada. Kalau qiraat lain banyak tu yang kita kadang-kadang dengar. Wadduha, wal laili idza saja. Bukan saja-saja. Tidak, itu bacaan imalah dipanggil. Itu qiraat lain. Itu qiraat lain. Tapi bagi qiraat kita Imam Hafs Asim, Tariq Syatibi, hanya satu tempat saja yang dibaca dengan imalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim mursaha. Imalah ni ringkasnya dia punya baris itu di antara fathah dengan kasrah, di antara baris di atas dengan baris bawah. Kalau baris di atas dia akan bunyi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau baris bawah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada imalah ni maksudnya between baris di atas dengan baris di bawah. Itulah bacaan imalah. Okey. Baik, macam ni jugalah. Jangan jarang dengan maaf. Jarang, mungkin yang dah tak ada gigi ke maaf mungkin bunyi macam itu. Tapi jangan tak mau. Dia mesti bis. Ingat je formula 3 tu. Baris di atas baca dengan huruf A tapi jangan baku. Baris di bawah tajamkan dia punya huruf I. Kalau baris dhammah jangan baca dengan huruf O, baca dengan huruf U. Lakum dinukum. Sedap dia tekak ni. Tak mau. Nampak? Lakum dinukum. Ini selalu ni. Ini selalu kita dalam baca. Dia mesti baca lakum dinukum waliyadin. Pasal apa? Assalamualaikum. Itu pasal? Itu pasal berlakunya orang itu. Sebab dalam kehidupan kita bawa sampai semua semayang. Assalamualaikum jah. Itu nama lekat tu. Sampai semayang. Assalamualaikum. Tak cantik.
Nanti kita rukun qauli yang kelima, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ingat tiga tu. Ingat tiga baris yang utama dalam pembacaan Al-Quran kita, sebagaimana yang saya sebut tadi. Okey, baik, terus. Bismillah. Okey, huruf sin ni saya rasa tak ada masalah dari segi makhraj huruf, cuma sifat. Sifat huruf dia hamas. Hamas ni maksudnya nafas terlepas. Juga rakhawah. Rakhawah ni maksudnya suara lepas. Dan dia ada juga suara yang agak dominan, iaitu kita panggil sofir. Sofir ni maksudnya berdesir lah. Yang bunyi kuat tu, itu kita panggil sifat sofir. Okey, ringkasnya, kalau setiap huruf yang dialirkan suara napasnya, tuan-tuan kena bagi masa. Jangan baca begini, tak comel lah. Bismillah, nampak? Dia punya masa tu singkat. Bismillah, tak cantik. Dia yang cantik, Bismillah, masa tu bagi panjang lah. Masa tu bagi panjang. Bismillah, gitu. Jangan Bismillah, nampak dia macam sikit lah. Aliran suara tu kurang banyak. Dia Bismillah, gitu. Okey, pada huruf sin. Tuan-tuan nak tulis apa pun, tulislah. Tak kisah alirkan suara ke macam mana ke. Bismillah, ini kalimah Allah. Kalimah Allah, sebelumnya baris bawah memang baca dengan ni nipis. Ini maklum. Cuma macam kita jangan baca Bismillah. Itu yang tidak tepat. Dia Bismillah. Nanti kalau cerita panjang. Lam ni sifatnya asalnya sifatnya istifal. Istifal ni maksudnya rendah lah. Kalau akak belajar tajwid, dia ada isti'ala, ada istifal. Isti'ala ni maksudnya tinggi, istifal tu rendah. Lam termasuk sifat yang rendah. Tapi kenapa bila baris di atas dibaca tebal? Sebab tu tebal ni pula ada tebal yang asal, ada tebal yang mendatang. Gemuk yang asal, gemuk yang mendatang lah. Asalnya dia kurut. Bila kahwin dia gemuk. Contoh, mendatang. Kahwin itu membuatkan dia gemuk. Contoh, kebanyakan daripada kita ni boleh kata asal-asalnya ratu kebaya semua dan sebagainya kan. Tapi bila something happen, dia jadi gemuk. Tapi ada juga yang lahir-lahir memang gemuk. Contohnya, kalau huruf isti'alah tu memang daripada awal dah tinggi. Tapi huruf lam dan huruf ra, dua huruf ni sifatnya nipis. Tapi bila something happen, dia jadi tebal. Bila waktu baris di atas, waktu mati sebelum baris di atas, itu maksudnya sifat yang mendatang. Kalau dalam ilmu tajwid, saya selalu buat rumusan senang gini. Tebal asal, tebal mendatang. Itu saja. Okey, tak ada apa sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang ni bagi tumpuan. Ini ramai yang, maaf cakap lah, kalau akak tengok YouTube dan sebagainya, tak ramai yang kongsi kan. Okey. Pertama, kalau akak baca Quran kan, Ustaz, kenapa dekat sini baca dua harakat ya? Kenapa dia tak tulis ayat kecil ya? Okey. Kenapa dia tulis macam tu? Okey. Jawapannya ialah, pertama kan, akak ingat perkataan Allah ataupun Allahumma kan, Allahumma barik lana, kita doa kan. Allah, lam tengah-tengah ni baca dua harakat. Bukan, Ustaz, hukumnya apa Ustaz? Mak asli ya? Mak asli. Alif mati sebelumnya baris atas. Hukumnya mad asli. Okey. Allah. Ustaz, kenapa dia tak tulis alif kecil? Selalu kalau Ustaz bagi tahu pun, kalau akak tengok online kan, dia akan tulis apa? Dia akan sebut apa? Iaitu ada pada bacaan, tidak ada pada tulisan. Itu belum dalam lagi. Okey, yang dalamnya akak tengok baik-baik ya. Kalau dalam Quran dulu orang tua dulu kan, yang kita sebut Quran Majid ataupun kita panggil resam imla'i. Namanya resam imla'i. Macam sekarang ni resam Uthmani. Kalau akak tengok resam imla'i dulu, Quran Majid dulu, ada memang letak alif kecil. Tapi kalau Quran sekarang secara umum dia tak akan letak. Kenapa dia tak letak? Okey. Tulisan Allah, ulama Qurra sepakat. Kenapa pada kalimah Allah alif ni dia tak buat tanda panjang? Sebab nak membezakan tulisan Allah dengan tulisan Tuhan berhala. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah An-Najmi, tuan-tuan bila baca ayat 14 kalau tak silap saya, bila tuan-tuan baca surah An-Najmi, surah bintang, tuan-tuan akan jumpa Al-Lata wal-Uzza. Itu Tuhan berhala orang Mekah dulu, musyrikin Mekah. Al-Lata wal-Uzza. Lam itu Allah.
Al-Lata wal-Uzza. Begini soalan. So lam ni dia ada alif kecil. So ulama qura nak membezakan antara Tuhan berhala punya perkataan tulisan dengan tulisan Allah, maka dia tidak buat alif kecil. Faham tak? Maksudnya untuk membezakan tulisan Allah dengan tulisan Tuhan berhala. Itulah jawapannya, simple. Okey. Sebab tu kalau tuan-tuan baca ayat Quran nanti, kalau kau rumah kan, Allah memang tak ada. Memang tak ada dia punya alif kecil tu lah. Tapi kenapa baca panjang? Di situlah penjelasan daripada awal. Yang pertama, kalau nak segi adanya alif, baca 2 harakat. Hukumnya apa kalau ustazah tanya? Hukumnya mal asli. Kenapa dia tak tulis alif kecil? Untuk membezakan Tuhan Allah ataupun tulisan lah Tuhan Allah dengan Tuhan besar. Sebab tu dalam ilmu Al-Quran, kalau cerita pasal tulisan ni, dia ada satu ilmu yang lain. Bukan ilmu tajwid. Dipanggil ilmu rasmil Quran ataupun ilmu dhabtil Quran. Ilmu cara penulisan Al-Quran, ilmu cara meletakkan baris dalam Al-Quran. Banyak lagi lah. Kalau tanda-tanda yang ada bulat bujur macam tu, lepas itu bulat bujur tapi sengit pula, itu panjang ceritanya lah. Okey. Kalau tuan-tuan nak tahu penjelasan lanjut, pergi dekat FB live saya. Cewa. Pergi je. Pergi je PU Syemi Official. Saya memang setiap pagi buat live. Pergi PU Syemi Official, boleh follow saya. Kat saya kebetulan memang 6.50 pagi sampai 7.50 pagi memang saya buat live. So kalau tuan follow, tuan boleh tengok ulangan lah. Tuan boleh tengok ulangan boleh dapat. Lepas tu malam pun ada bacaan sebelum tidur, surah Ar-Rahman, surah macam-macam surah. Okey. Banyaklah kita kongsi kat situ. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa tak ada apa kat sini? Hir-Rahman, ini alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah ni tak ada apa lah pun ni. Kalau nak cerita tajwid kan panjang lebar. Boleh. Kalau kita nak cerita alif lam syamsiah ni, ataupun kita sebut idgham syamsi. Iaitu kenapa dibalik alif syamsiah? Ulama umpamakan lam ini sebagaimana bintang. Bila bintang lam ni sebagai bintang. So ra ni adalah huruf syamsiah. Syamsiah maksudnya apa dalam bahasa Arab? Matahari. So bila matahari ada, bulan tak nampak. Sebab tu tak ada tanda sukun. Nanti tuan-tuan jumpa alif lam qamariyah pula. Lam tu bintang juga, tapi berjumpa dengan huruf bulan. Qamariyah kan bulan. So bulan ada, bintang nampak tak? Bintang nampak, sebab tu ada tanda sukun. Itu cerita panjang lah. Cerita panjangnya itu tajwid lah kalau kita pergi lebih khusus. Okay? Cuma nak bagi tahu Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dekat situ tasydid. Tasydid ni maksudnya tuan-tuan kena tekan sikit. Tak boleh macam ni. Bismillahirrahmanirrahim, kan macam tak tekan. Itu yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu maksud tasydid. Tekan kat sini. Okey. Tuan-tuan kena ingat ni, simple ni. Okey. Setiap huruf yang bersabdu asalnya adalah dua huruf. Itu saja. Tuan-tuan boleh ingat. Setiap huruf yang bersabdu asalnya adalah dua huruf. Ini asalnya 2 huruf ni. Asalnya begini lah. Kalau tuan-tuan nak tulis, ni alif, lam, ra. Ra pertama mati. Ra yang kedua hidup bagi di atas. Rahman. So, kalau kita tengok ni, Bismillahirrahmanirrahim. Faham tak? Hir, pergi sini dulu. Hir-Rahman. Dua ni senang letak je sabdu, kan senang khojanya. Gitu lah maksudnya. Okey. Tuan-tuan ingat je, setiap huruf yang bersabdu asalnya 2 huruf. Sebab tu nanti kita pergi assalam gitu juga. Assalamualaikum. Itu takut. Kita bimbang, kita melakukan kesalahan besar, boleh batal solat. Huruf sin tu kan? Assalam. Tunggu sekejap, tunggu akhir. Okey. Ini kita pergi untuk seminar Fatihah lah. Kita sampai pukul 10.30. 10.30. Okey, kita ambilkan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa tak ada apa sangat. Cuma ra ni memang kena baca dengan tebal. Hirrah memang automatik. Hirrahman. Dia tak ada hirrahma. Itu yang. Okey, ada kata ustaz, saya baca Fatihah, anak saya baca Fatihah, yang ra tebal ni tak sempurna lah ustaz. Bunyi tak sempurna. Kasrah kecil ke kasrah besar? Kecil.
Sebab tebal dengan ni nipis. Senang. So, batal tak semayang? Tak batal. Tapi hukumnya apa? Makruh. Makruh tu maksudnya apa? Kurangkan pahala. Dia nampak. Jadi sazah ustaz nampak? Tak boleh. Tuan-tuan ingat formula, tuan boleh buat diri. Tuan boleh buat diri. Sebab tu saya kalau mengajar mana-mana, saya suka bagi formula. Sebab tu tuan-tuan boleh buat diri. Kalau saya tunjuk ni, surah lain pun tunjuk lagi. Surah lain pun nak tunjuk lagi. Tak mahu. Okey? Baik terus. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf hapedah ni memang sebab apa dia susah tuan? Sebab huruf hapedah ni dalam konsonan ABC memang tak ada. Yang ada tu ha bulat. Okey, cuba tuan-tuan sebut hari. Itu ha bulat. Bukan hapedah. Mana? Hari. Tak ada. Hari. Harun. Sebenarnya semua. Sebab sehingga kan macam Hasan, Husin. Sebenarnya kita sebut ha bulat tu. Tapi kalau tuan-tuan nak sebut makhraj huruf Hasan, Husin, itu kalau betul-betul ni lah. Tapi takkan nama beria pula kan. Kamu tajwid tak betul, itu makhraj huruf kamu sebut nama aku tak betul. Tidak lah. Tajwid ini hanya ada pada tilawah. Tuan-tuan ingat ya. Tajwid yang sangat kita tekan hanya bila kita tilawatil Quran. Adapun doa tidak berhajat kepada tajwid. Tidak berhajat kepada tajwid. Tajwid itu maksudnya dengung panjang. Contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina. Dengung tak boleh lebih 2 rakaat lah. Sibuk tajwid kat situ buat apa? Doa tidak berhajat kepada tajwid. Tajwid yang dimaksudkan sini adalah panjang pendek lah. Tapi huruf tetap kena jaga. Huruf tetap kena sebut dengan betul. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ini alif kecil ni sama. Fungsinya sama je dengan alif besar. Ini mat asli lah. Mat asli senang. Ustaz, macam mana nak kenal mat asli? Okey, tengok saya nak bagi mana tuan-tuan ikut kelas-kelas tajwid di mana-mana kan. Okey. Macam mana nak kenal mat asli? Sebab mat asli kadang-kadang dia orang sebut mat asli, kadang-kadang sebut mat badal. Okey, tuan-tuan dengar baik-baik Satu penjelasan yang kita rasa lebih mudah, iaitu senang saja tuan-tuan nak bezakan di antara mat asli dengan mat badal. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik apa yang keluar daripada mulut saya. Mat asli dan mat badal konsepnya sama. Saya ulang sekali lagi. Mat asli dan mat badal konsepnya sama. Apa maksud konsepnya sama? Alif mati sebelumnya baris di atas. Waw mati sebelumnya baris di depan. Ya mati sebelumnya baris di bawah. Inilah yang saya maksudkan tadi konsep. Mat badal huruf ini, mat asli huruf ini. Itu yang saya maksudkan konsepnya sama. Habis itu Ustaz, apa beza mat asli dengan mat badal? Huruf yang berbaris tersebut. Tuan-tuan dengar baik-baik. Kalau huruf yang berbaris tersebut huruf hamzah sahaja, dia jadi mat badal. Kalau huruf yang berbaris tersebut selain huruf hamzah, baru dia jadi mat asli. Enough. Itu saja. Contoh, timbul persoalan. Okey, cuba soal. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini mat asli ke mat badal? Faham kan? Sekali. Okey, tengok baik. Tengok baik. Mat asli, tuan-tuan fahamkan betul-betul apa yang keluar daripada mulut saya. Mat asli dan mat badal konsepnya sama. Apa maksud konsep sama? Alif mati sebelumnya baris di atas. Waw mati sebelumnya baris di depan. Ya mati sebelumnya baris di bawah. Itu maksud kita konsep sama. Mat badal pun macam ni, mat asli pun macam ni. Itu satu, faham dulu. Okey. Yang kedua, apa beza di antara mat asli dengan mat badal? Bezanya huruf yang berbaris tersebut. Kalau huruf yang berbaris tersebut adalah huruf hamzah sahaja, dia akan jadi mat badal.
Kalau huruf yang berbaris itu selain daripada huruf hamzah, dia jadi mad asli. Cukup. So, ya ayyuhalladzina amanu. Mak asli ke mak badan? Mak badan lah. Sebab alif mati sebelumnya hamzah. Bagi dia di atas. Contoh, jami'u. Contoh. Alif mati sebelumnya jim bagi di atas. Mak badan ke mak asli? Mak asli. Kan saya kata, tengok huruf yang berbaris tersebut. Kalau huruf yang berbaris itu huruf hamzah sahaja, dia akan jadi mak badan. Tak payah ustaz, kalau ya bagi dia atas alif mati, mak badan tu. Orang dah cakap huruf hamzah sahaja, lagi dia ya. Kan? Sebab tu ingat betul-betul sahaja itu. Okey, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Dua rakaat lah, sama-sama mak badan pun dua rakaat. Manirrahim. Nirrah, dia ada gigi sikit, getaran. Sebab ra ni dia ada sifat huruf yang kita panggil takrir, getaran. Cuba ger. Tapi ada orang juga yang tak boleh bergetar. Itu biasa. Dia ger gitu. Tapi jangan panjang sangat. Dia kurang lebih 1-2 getaran saja. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu beria-ria. Itu tak mau. Itu melampau-lampau. Okey. Saya rasa tak ada apa sangat. Ni Allah hapedah lah. Dia macam saya kata tadi, hapedah ni memang tak ada konsonan. Apa yang selalu kita sebut, makhraj kita tahulah. Okey, cuba bukan tengkuk. Leher. Dia kita panggil leher lah. Okey, cuba tuan-tuan letak jari kat bawah. Ini bahagi 3 bawah sekali. Hamzah, ha bulat. Ni atas sikit, ha pedas, ain. Ni atas sikit, ghin, kha. Dia 3 ni. 3. Sekali lagi 2 bawah, 2 tengah, 2 atas. Okay, kita start pada bawah. Hamzah, ha bulat, ha pedas, ain, ghin, kha. Ini dah 6. Sebab itu ini 6 huruf ni kalau tuan-tuan tengok baik. Inilah yang kita belajar tajwid, namanya izhar halqum. Ada belajar? Izhar halqi lah. Izhar halqi. Kenapa sebut halqi? Sebab duduknya di halqum. Senang apa? Kadang-kadang kalau saya cakap kadang tadi Kak cuba sebut izhar halqi. Allah ustaz, sudah lupa ustaz. Huruf izhar halqi. So bila Kak buat konsep tu senang. Nak beritahu anak. Hamzah, ha bulat. Lepas tu terah ha pedah senang hafal. Hamzah, ha bulat, ha pedah, ain, ghin, kha. Kita sebut ghin. Senang sebutan dia. Tapi kalau sebutan ustaz ni macam salah sebut ghin. Awak pun tahu sebutan hurufnya ghain. Tapi untuk senang je lah sebut, kan? Ya. No. Ain bukan huruf di hidung. Ain bukan hidung. Cuma memang agak sukar kita buat latihan. Selalu kita sebut huruf ain mesti agak bunyi dekat hidung. Itu kurang latihan. Kita kena buat na'bu. Sebab tu di antara tip kalau boleh nganga tu sikit lah. Nganga kuat sikit. Tapi kalau kita na'budu, kalau kita kurang nganga, dia mudah untuk datang ke hidung. Iyyaka na'budu, iyyaka dia huruf yang dekat hidung ni 2 je. 2 saja. Hanya huruf nun dan huruf mim. Hanya 2. Yang lain tak boleh kat hidung. Tak boleh langsung. Sebab tu kalau nak ikut sedap memang sedap. Nak ikut sedap memang sedap. Kita sebenarnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berdengung semua. Bagi tadi kan. Tapi kalau nak pergi kepada tajwid, kalau share-share memang kena tampol laju-laju. Memang tak boleh. Okey. Kenapa huruf nun ni? Huruf nun dia ada 2 makhraj huruf. Huruf mim pun ada 2 makhraj huruf. Huruf nun satu dekat langit-langit atau kita panggil ujung langit-langit lah. Itu yang pertama, dan yang kedua di pakai hidung. Pakai hidung ni kita sebut dalam istilah tajwid disebut khayshum di sini. Kalau huruf mim pun begitu juga. Satu di bibir, satu di pangkal hidung. Kan mim kan? Mim. Itu satu. Sebab tu kalau belajar tajwid juga dia ada, saya selalu sebut dengung asal, dengung mendatang. Ada juga. Contoh, sesuai sangat. Tengok
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan ni. Kita sampai sini kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan tak boleh berhenti mengejut. Dan bila tuan-tuan berhenti, tuan-tuan akan rasa dengung ni sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan berhenti mengejut sehingga kan tak ada dengung sikit. Salah. Salah kecil ke salah besar? Salah kecil lah. Dia mesti macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa je. Biarkan dia. Automatik dia akan ada dengung. Ada dengung sikit. Tapi tak panjang. Dengung asal ni kadar lebih kurang setengah harakat. Tapi kalau dengung mendatang, tu yang kita belajar idgham gunah ikhfa tu lah. Min wara itu dengung mendatang. Adapun kalau tuan-tuan sebut huruf nun, tuan-tuan sebut huruf mim, automatik dia akan ada dengung. Tapi tak panjang lah. Jangan disebabkan saya kata dengung, nanti baca malam menjadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Itu buang tepi kan? Bukan. Tak ada panjang. Dia sekadar setengah harakat. Tak payah dibuat-buat. Jalan saja. Sebab huruf mim juga di antara sifat hurufnya adalah tawassut. Apa maksud tawassut? Suara tu kena alih sedikit. Dia tak boleh begini, berhenti mengejut. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan berhenti mengejut, stop suara mengejut. Itu salah. Kalau salah kecil, salah besar, salah kecil. Sebab meninggalkan sifat tawassut pada huruf mim. Apa maksud tawassut? Ataupun kalau akak belajar bainiyah, kalau akak belajar tajwid, iaitu suara tu kena alirkan separuh. Dia ada huruf tuan yang suaranya dialirkan penuh. Ada huruf yang kena stop suara terus. Yang suara mengalir terus ni kita panggil sifat huruf. Ini sifat huruf lah. Iaitu kita panggil rakhawah. Kalau stop terus kita panggil syiddah. Kalau alir separuh kita panggil tawassut ataupun bainiyah. Tenang kak ya, tenang. Dengar saja tak apa. Kalau tak tahu, dengar saja. Contoh. Tajuk sesi lain kan. Okey, contohnya huruf sin bis, itu suara tu kena ngalir. Itu maksudnya rakhawah. Kalau suara tahan, khususnya selalunya huruf hamzah. Ayyasha yuz. Suara kena stop. Tak boleh ayyasha yuz. Nampak? Tak boleh mengalir. Ayyasha yuz. Tak boleh. Dia mesti ayyasha yuz. Itu maksudnya syiddah dan juga mainiyah separuh. Okey? Itu batu tajwid ni memang habis kat situ je kan. Okey? Terus alham. Okey, cuba akan ingat formula dia. Akan ingat formula. Yang ini kita panggil hamzah wasal. Ataupun kalau akak tengok alif tak ada baris, alif tak ada baris kalau kita ceritakan. So bila akak baca Quran nanti, macam mana aku nak tentukan baris bila aku baca hamzah wasal? Okey, senang saja. Akak ingat formula, akak boleh buat diri. Okey, akak ingat 2 step, 2 step. Bila akak baca Quran, bila akak berhadapan dengan hamzah wasal, akak ingat kata-kata saya ini. Akak buat 2 langkah, 2 step. Langkah yang pertama, bila akak tengok hamzah wasal, selepasnya ada huruf lam. Selepasnya ada huruf lam, akak tak payah pergi tanya Azai terus ke siapa-siapa. Hamzah wasal tu akan jadi baris di atas sahaja sampai hari kiamat. Okey? Sampai hari kiamat. Itu step yang pertama. Ikut step Okey. Lepas akak dah tengok, lepas dia hamzah wasal, ada je huruf lam, aku tak payah fikir. Bagi dia atas dia, bagi dia atas bawah ke, bagi dia tak payah. Dia akan jadi baris di atas sahaja. Itu step yang pertama. Okey, step kedua, bila akak dah tengok hamzah wasal, tak ada lam, tak ada huruf lam selepas dia, baru akak pergi step yang kedua, iaitu tengok baris pada huruf yang ketiga. Dengar baik-baik. Kalau huruf yang ketiga itu baris di atas ataupun baris di bawah, hamzah wasal akan jadi baris di bawah sahaja. Kalau huruf ketiga itu dhammah, hamzah wasal pun akan baris dhammah. Settle masalah. Tapi ingat tuan, akak-akak, abang-abang, ikut step yang saya sebut. Sebab ada juga orang buat, dia lepas hamzah wasal, dia ada huruf lam, dia tengok ni.
tengok huruf pada tengok baris pada huruf yang ketiga. Menerap lah. Menerap. Salah lah. Salah. Sebab tu saya kata ikut step. Ikut step. Lepas hamzah wasal, kalau ada huruf lam, tak payah ke sini. Tak payah ke sini. Habiskan kat sini saja. Bila tak ada lam, baru pergi step yang kedua. Selesai. Itu saja. Senang. Okey, macam mana cara ni? Akak nak bagi mana? Contohlah kalau kita tak faham ini. Akak tengok lepas hamzah wasal, adakah ada lam mati? Tak payah fikir-fikir panjang. Alif itu akan jadi baris di atas sah saja. Hamzah wasal akan baris di atas sah. Adapun yang ketiga, mungkin ada di antara kakak abang-abang yang belajar agak dalam segi tajuk. Ustaz, ada 7 perkataan yang special. Huruf ketiganya pada dhamma, tetapi hamzah wasal tak pada bawah. Saya pun tahu, cuma tak payah cerita. Tak payah cerita, agak pening nanti. Iqdu, imshu, imdu. Sebab saya dah semak, ke-7 perkataan tersebut, kita selalu tak mulakan bacaan padanya. Ataupun kita kata, kita tak ibtidak padanya. Okay, kita selalu ada perkataan sebelum ni. So, kita bila wasalkan bacaan, kita tak baca hamzah wasal daripada situ. Saya dah semak ke-7 perkataan tersebut. Faham tak? So, untuk mudah, tak payah pening-pening. Ingat saja 2 langkah tersebut. Okey, habis. Itu hamzah wasal. Kita ambil poin-poinnya. Okey, kesalahan yang sering berlaku iaitu kita agak memantulkan huruf lam ni. Nampak? Itu dalam istilah tajuk kan disebut tawallud. Disebut tawallud. Apa maksud tawallud? Beranak. Beranak. Itu macam beranak kan? Alham. Itu dipanggil. Hati-hatilah. Hati-hati. Sebab apa? Dia suara tu kena mengalir kan? Suara tu mengalir separuh. Kalau alham tak tepat juga. Kalau tuan-tuan tahan suara dia, kenapa kau tahan suara tu? Sebab aku tak nak ditawallud lah. Aku tak nak dimamantui. Kalau akak panggil qol-qolah dan sebagainya, tapi lebih tepat dipanggil tawallud. Sebab tu tak tepat, dia separuh. Jadi kita panggil ni lah bainiyah. Sifat huruf dipanggil bainiyah tawassul. Alham. Kenapa dia mudah tawallud ke? Sebab kita pakai hujung lidah. Sepatutnya huruf lam ni kak, dia kena pakai hujung lidah tepi dia. Cuba tepi sikit. Dia jangan pakai hujung. Kalau betul-betul pakai hujung, dia mudah memantul. Alham, dia mudah. Tapi kalau alham, dia singit sikit. Itu satu. Yang kedua, huruf lam ni juga, kalau cerita pasal tajwid panjang cerita. Lam ni bukan satu, dia ada dipanggil sifat huruf dipanggil inhiraf. Apa maksud inhiraf? Inhiraf ni maksudnya melengkung. Rengkanya melengkung. Sekarang lam kita kan, bila sentuh langit-langit lari. Itu pun tak comel lagi. Kalau akak kasi huruf lam mati, bila dia sentuh langit-langit, lidah tu kena melengkung dulu. Yang ujung ni kena melengkung dulu baru lari. Alham. Apa tak? Dia kalau sentuh saja betul huruf lam, tapi dia tak comel lah. Kalau betul-betul ustaz yang faqih, dia dengar, maksudnya dia tak ada melengkung. Tapi kalau alham, dia kena sentuh, dia lengkung sikit baru dia lari. Begitu. Susah nak tawallud, susah nak melantun. Ustaz, kenapa susah? Persoalan ni kenapa susah? Daripada perpindahan huruf ke huruf, ada yang senang, ada yang susah. Persoalannya kak, dia kadang-kadang susah disebab dia jauh, makhraj hurufnya jauh. Kalau istilah tajuk kak disebut mutaba'idan. Dah matilah aku petengah-tengah hari ni, mutaba'idan lah pula. Kita apa kak? Akak dengar-dengar gitu je. Tak ada apa pun, di bahasa Arab je. Apa maksud mutaba'idan? Jauh. Akak tengok makhraj huruf lam dekat mana? Dekat ujung langit-langit lah, simple. Okey, ujung langit-langit, nun, lam, ra kat situ. Ujung langit-langit. Huruf ha pedas kat mana tadi? Dekat sini. Kan jauh tu. Itu yang susah. Sebab tu dia dia nak pergi tu yang jadi memantul tu. Ringkasnya susah ataupun senang kadang-kadang dipengaruhi dengan kombinasi dua huruf tersebut. Kalau kombinasinya senang, dia jadi senang. Kalau kombinasinya susah, dia jadi susah. Okey. Alhamdu sama juga. Alhamdu. Itu tawallud lah. Sebab tu siapa buka mula-mula, saya pun sendiri mula-mula kita tak tahu tawallud lah apa semua. Okey, kita belajar. Lepas kita dah belajar pakar sekalipun dalam tajwid, belum lagi bila baca tak buat salah, belum.
Sebab bila dah tahu dari segi teori saja, untuk kekemasan dia perlukan banyakkan latihan. Itu saja. Dia tak ada jalan singkat. Tak ada contoh akak pergi seminar tajwid 18 kali. Lepas tu akak tak buat latihan, akak pandai ataupun kita dapat mengaji dengan kemas. Tak akan sampai kiamat. Tak akan. Dia berhajat kepada latihan. Itu saja. Okey, terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sama. Huruf lam kat mana? Depan. Huruf ain kat mana? Maka huruf a sama. Mutabaidan. Sebab tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nampak? Kan mudah tawallud tu. Dia mesti bil'a. Dia betul-betul pergi kat dia, gapkan sikit. Bil'a. Lepas tu pergi kat sini. Bil'a. Oi, bukan senang. Yakinlah kat Kori dalam Malaysia ke, luar Malaysia ke, mesti dia orang banyak buat latihan. Saya sendiri yang latih sikit-sikit ni kan, kadang-kadang tengah buat drive. Ghairil magh. Suara kita teori ada. Iaitu huruf ghin, sifatnya isti'la tebal. Lepas tu huruf ghin ni suaranya mengalir, rohawa. Ghairil maghdub. Sampai ghairil maghdub. Alamak. Mesti buat latihan gitu. Saya kadang-kadang, maafkanlah sekadar itu. Saya kadang-kadang orang rumah saya dah faham. Kadang-kadang banginan nak tidur je lah. Ghairil, orang mulut, apa hal laki aku ni? Tiba-tiba je orang buat latihan gitu. Memang kena macam tu bang. Memang kena macam tu. Tapi lama-lama dia dah tahu dah orang tua ni mahu berhabis. Dia tahu dah. So, memang kena buat latihan. Santai-santai je. Bukan perlu bertampur beriumno je dah. Santai-santai je. Tengah jalan-jalan. Oh, lidah terkeluar besar. Lepas tu suara pun kena ngalir juga. Tapi tak dapat nafikan kita ni orang awam. Sebab pekerjaan kita di luar bidang Quran. Kenapa ustaz-ustaz itu dia boleh kemah? Sebab memang khojanya gitu. Dia khoja begitu, dia dapat duit gitu. Kita bukan dapat duit melalui gitu kan. Ada ustaz-ustaz tu memang bahagian Taranum, memang khoja dia begitu. Maksudnya bukan maksudnya kita dia lah mahir Quran, aku tak payah. Bukan maksudnya begitu. Kenapa dia boleh lebih kemas sikit? Sebab memang khojanya ke situ. Macam imam-imam Mekah kan, ngulang hafalan pun dah berasah. Ada pisau apa kata tadi, pisah tu dah berasah. Kita entah bila-bila baca Quran ni, cekang lah pun. Okey, terus. Alhamdulillah. Kalau kau tengok kat mana? Hati-hati tawallud tadi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Tahan suara kat sini. Jangan Maliki Yaumiddin. Tak mahu. Maliki Yaumiddin. Ini kalau saya sebut ni, nantilah masuk bab solat lagi. Dia ada dua huruf yang orang Melayu secara umumnya, dulu saya pernah sebut buat saya, orang Melayu secara umumnya ada dua huruf yang agak kurang tepat menyebut secara umum, bukan saya kata contoh abang-abang kakak. Dia ada dua huruf yang orang Melayu salah sebutlah bahasanya. Yang pertama huruf dal, yang kedua huruf Allah. InsyaAllah nanti kalau lepas rehat kita boleh bagi habiskan. Okey. Ar-Rahman, dah terus. Maliki Yaum, sama juga. Me, tak mau. No. Di sekali itu. Jangan. Maliki Yaum, jangan. Okey. Maliki Yaumiddin. Iya. Yang saya nak mention kat sini, suara pada huruf iya sabdu jangan putus. Jangan begini. Iya. Jangan putus. Dia iya. Cuba 1, 2, 3. Iya. Suaranya mengalir terus. Sebab apa? Ya ni sifatnya rohawa. Suara tu mengalir. Macam ni tadi, suara tahan betul tak? Tahan ataupun mengalir bukan pasal sabdu. Pasal sifat huruf dia. Maliki Yaumiddin. Sebab dia sifat syiddah. Sebab tu kita tahan. Macam ni sifat rafa'ah. Iya.
Iya. Itu ringkasnya. Satu dulu, sekali lagi. 1, 2, 3. Iya. Tekan sikit. Tekan tu pasal sabdu. Tetapi yang saya nak mentionkan, suara pada ya sabdu tu biarkan mengalir. Iyyaka na'budu. Okey. Huruf Ain ni ringkasnya kena alirkan suara separuh bang. Tak boleh stop. Iyyaka na'budu. Tak comel. Yang saya katalah kesilapan besar ke kecil? Kecil. Sebab meninggalkan sifat tawassut, sifat pertengahan. Pertengahan ni maksudnya alirkan suara. Macam saya kata tadi lah. Kalau alirnya penuh, kita sebut rokhawah. Kalau stop terus, kita panggil syiddah. Kalau alirkan separuh, kalau kita kata, kalau ini 2 harakat lah. Contoh kalau pembaris tu, satu pembaris tu kan, katalah 12 cm kan. Kalau rokhawah, penuh 12 cm mengalir. Kalau stop, kosong cm. Kalau separuh tu berapa? 6 lah. 6 cm. Gitulah kalau nak ikutkan kadar ni. Iyyaka na'budu. Kena alihkan sikit. Jangan iyyaka senang bunyi. Tak mau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam saya sebut tadi lah. Kena bagi dia panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina. Cuba 1, 2, 3. Ha bulat ni kak. Ha bulat ni ringkasnya. Kalau akak sebut, cuba simple je. Lepaskan je suara tu. Itu ha bulat. Itu ha bulat. Kalau abang-abang akak-akak nak bezakan antara ha bulat dengan ha pedas senang. Kalau tuan-tuan sebut simple je, lepas je. Itu ha bulat. Tapi kalau ha pedas seolah-olah abang kena usaha something. Seolah abang kena usaha lah. Seolah nak letak kat sini, nak letak kat tengah halkuh, nak kepikkan dia. Cuba 1, cubalah kita ambil ha pedas. 1, 2, 3. Kan macam ada usaha, kena usaha. Tapi ha bulat cuba. Ihdina. Lepas je huruf his, itu ha bulat. Ringkasnya lah. Tapi suara tu kena lepas sebab dia sifat rokhawah juga. Ihdinas siratal mustaqim. Cuba mus. Sebab kadang-kadang kita ni ihdinas siratal mustaqim. Sin tu pun dalam keadaan muncung. Ni tak comel. Dia mesti kak mus. Cuba 1, 2, 3. Mus. Mim dalam keadaan muncung, sin dalam keadaan mulut asal. Asal lah. Tak payah nyerongin pun. Nyerongin mana? Senyum pun tak payah. Dia mus. Simple. Sekali lagi ya. Nanti sebelum habis kita akan baca sekali. Ihdinas siratal mustaqim. Itu dah okey dah. Okey. Baca qim. Itu maklum. Ustaz baca tebal Ustaz. Tebal tapi sifat tebalnya itu menjadi lemah sikit sebab dia berbaris kasrah, berbaris bawah. So jangan baca begini. Ihdinas siratal mustaqim. Awak tebal. Sebab apa dia tebal? Sebab dia kan huruf isti'la Ustaz. Dia kan huruf yang tinggi, betul. Tetapi belajar tak habis. Iaitu apa? Sifat yang tebal sekalipun kalau dia berbaris di bawah, baris kasrah, ni sama ni. Kalau dia tak baris bawah, ihdinas sirat, memang tebal betul. Tapi disebabkan, contoh ingat senang ni. Setiap huruf isti'la, setiap huruf yang tebal, apabila dia berbaris kasrah, berbaris di bawah, sifat yang tebal itu, sifat yang kuat itu menjadi lemah sedikit. Tapi bukanlah lemah tu maksud sebut huruf kaf pula. Macam contoh, ihdinas siratal mustaqim. Itu tak boleh ya. Itu kalau dah ubah huruf termasuk kesalahan yang besar. Okey, terus. Siratal, nampak ni. Huruf ta, huruf istilah. Ada tak lemahkan dia? Tak, sebab dia bagi di atas. Siratal ladzi. Saya rasa tak ada apa, cuma huruf zal mesti lidah tu keluar. Cuba. Zal. Sa. Siratal ladzi. Lembut. Tapi kalau tuan-tuan dengar anak kan, siratal ladzi. Tuan nampak bunyi keras, itu bukanlah. Itu bukan huruf zal. Sebab ni huruf zal ni antara confuse ni kita, itu huruf zal dengan huruf zal.
Dia huruf zal lidah tu keluar, huruf zal lidah kita belakang gigi bawah. Yang mana ada gigi lah. Okey. Siratal ladzina ini mudah. Dua benda ni mudah sangat tawallud macam tadi. Ingat, huruf nun suaranya dialirkan separuh. Huruf mim pun suaranya dialirkan separuh. Itu yang masalah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'am. Itu dipanggil tawal. Sepatutnya tengok. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Yang rasa tak ada apa di sini, bagi perhatian. Alaihim. Jangan alaihim. Tak mau macam tadi lah saya kongsikan. Alaihim ghairil. Okey, Ustaz nak baca macam mana ni, Ustaz? Nak baca ghair ke ataupun nak baca ghairil? Tak boleh, dia mesti baca middle lah. Ini kena tebal, tetapi bila sebut ghair dia agak lunak sedikit. Lin dekat situ. Dia mesti ghair. Cuba 1 2 3. Ghair. Jangan baca ghair. Gha tu tebal, tetapi dia akan bunyi lunak waktu kita sebut lin dekat sini. Sekali lagi. 1 2 3. Ghair. Okey. Ghairil bagi dua perhatian. Iaitu pada huruf ghair ni, satu tebal bunyinya, bukannya ghairil bukannya bunyi lipih. Dia mesti ghairil kan suara tu nampak tinggi. Satu. Yang keduanya, suara tu mengalir totally 12 cm. Contohlah 12 cm. Okey, cuba bagi badan. Cuba sekali lagi, kita ulang. 1 2, kita ambil di sini. 1 2 3. Ghairil maghdub. Sekali lagi. 1 2 3. Ghairil maghdub. Sekali lagi, akak tu gaul badan. Sekali lagi. 1 2 3. Ghairil maghdubi 'alaihim dekat sini. Okey, sini. Huruf dha ni Kak, kalau kita belajar, iaitu dia ada panggil satu sifat yang special yang tidak ada pada huruf yang lain. Huruf dha yang kita panggil istitalah. Apa maksud istitalah? Memanjang pada huruf. Memanjang pada huruf. Dia kat memanjang ni dia ada dua. Satu kita panggil memanjang pada suara. Memanjang pada suara. Memanjang pada suara yang mana, Ustaz? Itulah yang akan belajar mat tu lah. Ni 2 harakat, ni 4 harakat, ni 5 harakat ni. Itu dipanggil memanjang pada suara. Wa ma, tu suara yang panjang. Itu yang kita panggil memanjang pada suara. Tapi istitalah maksudnya memanjang pada huruf. Huruf tu yang panjang. Dia seolah-olah huruf dha ni dia macam getah, kenyal. Kan kalau kita tarik getah kan. So dia akan jadi walam. Tu. Dia macam muntah, tak dia nak muntah. Walam dha. Bukan macam ni kan? Kalau tak ada ini tak ada istitalah. Walam dha. Dia tak ada macam kembung tu. Walam dha. Cuba sekali. 1 2 3. Walam dia macam tahan sikit saja. Okey. Walam baru lepas. Walam jangan walam. Itu dah melampau sangat. Okey. Sini kan. Walam dhalli. Itu huruf dha istitalah. Dan yang keduanya lam ni macam melompat sikit. Walam dhalli. Tak cantik. Sabdunya tak cantik. Contoh kalau akak baca waladhdallin. Hati-hati. Sama juga macam tadi kan saya kata huruf yang bersabdu asalnya 2 huruf. Kalau abang baca macam ni waladhdallin, seolah-olah abang membuang huruf. Membuang huruf termasuk kesalahan yang besar, boleh membawa batalnya salah. Lompatkan sikit. Sebab dia ada sabdu tu lah. Tasydid tu kan. Sekali lagi waladhdallin. 1 2 3. Walam. Tahan huruf dha dulu. Kita bagi perhatian dulu 1, tahan sikit saja. Dha, lepas tu melompatkan sikit pada sini. 1 2 3. Walam
Waladdallin. Comel. Tapi jangan melompat sangat. Waladdallin. Jangan sampai macam tu. Kalau orang sakit jantung, hitam jatuh begitu je. Okey? Ini sama juga. Ujung-ujung ni semua huruf nun dan huruf mim, macam saya kata ada dengung asal. Dengung asal saya kata apa? Setengah harakat. Dengung mendatang 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Mesti ada dengung sikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Mesti ada sikit. Okey? Jangan dibuat-buat. Okey, penutup sebelum kita rehat, kita baca sekali imbah, boleh? Sebelum nanti abang akak-akak tengah makan tu boleh training untuk petang nanti pula 3. Okey. Tapi cuba beri perhatian dekat mana yang agak kritikal lah. Yang pertama, kalau kita tengok, boleh kita bulatkan kat sini. Suara tu dipanjangkan. Okey, yang ni rasanya tak ada apa. Kalau akak boleh bulatkan juga, pastikan dia nipis lah. Kalimah Allah tu baca dengan nipis. Lepas tu boleh juga kalau kita mention dekat sini, ra tu dibaca dengan tebal, kita ada getaran untuk ha pedas, ada 2 yang 1. Yang ni rasanya tak apa pun. Okey, boleh je. Okey. Di sini pun kalau boleh bagi perhatian, di tawallud lah, kebanyakan ni tawallud. Ambil dekat sini. Okey. Yang tadi lah, banyak kepada tawallud, hati-hati. Ha pedas ni rasanya kalau boleh bagi perhatian kepada ha pedas kat tengah-tengah halqum. Rahma. Suara tu pun dipanjangkan. Rahma. Kalau ha bulat senang. Maliki yaumiddin. Rasa apa kalau akak boleh juga suara mesti tahan pada huruf dal yang sabdu. Dan yang ni bagi perhatian, 2 dia ni, suara dalam huruf ya sabdu tu dialirkan. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasa huruf ni lah, huruf ain ni, suara tu dialirkan separuh. Ihdinas siratal mim ujung, sin dalam keadaan yang biasa saja, mulut kembali asal. Kalau kita katakan siratal ladzina, cuba bagi perhatian kepada huruf zal. Yang ni agak kritikal. Memang kalau akak tahu pun, nun ni sifatnya tawassuk, ni sebenarnya dia berhajat kepada latihan. Macam saya kata tadi, tuan-tuan pergilah 18 mina pun, kalau tuan-tuan tak latih, tuan-tuan tak akan dapat kesempurnaan dalam baca. Tetapi sebelum kita latih, kita kena tahulah macam mana nak latih. So hari ni kita tunjuk macam mana nak latih. Suaranya mengalir ke tak mengalir ke dan sebagainya. Selebihnya tuan-tuan kena buat latihan sedikit. Di sini alaihim. Ini kalau boleh kita ingatkan, jangan alaihim. Memang agak kerap berlaku. Ghairil dekat sini. Itu tebal dan mengalirnya. Alaihim waladda, istitolah tadi dan melompat sikit pada ulang. Okey. Boleh insya-Allah. Saya baca sekali, tuan-tuan ikut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Santai tak apa, tak ada apa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukup baik. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, cukup baik. Tapi saya ingatkan apa-apa akak sekali lagi, disebabkan kita bahayanya kita belajar tajwid ada satu penyakit bagi orang yang belajar tajwid, iaitu dia belajar tajwid ataupun dia tengok tajwid ketika dia semayang. Ghairil magh, penyakit Jahannam. Itu kan kadang-kadang kita tengok ghairil magh, Jahannam. Kita duduk sebelah rasa nak tepuk tengah belakang tu. Masalah nanti saya akan bagi tahu, iaitu ringkasnya kalau boleh kita bagi tahu tu Itu ingat, segala latihan yang akan nak buat latihan tajwid ke, ingat, buat di luar sembahyang. Dalam sembahyang terpleot macam mana pun jangan fikir. Tu je. Simple. Sebab apabila abang-abang dah usaha di luar sembahyang untuk berlatih, salah macam mana pun, salah kecil ke salah besar ketika dalam solat, dimaafkan oleh Allah. Kena ingat tu. Kalau tidak, syaitan akan datang. Syaitan akan datang. Waktu tengah sembahyang, syaitan apa namanya? Lepas makanan. InsyaAllah. Okey. Kalau tidak, syaitan akan. Tapi ingat, macam saya kata, mesti dilatih di luar sembahyang. Kalau ustaz kata dalam sembahyang, kalau salah besar pun tak apa. Tapi dia tak latih, dia syaitan. Maksudnya bukan. Maksud saya kata dimaafkan oleh Allah ini, di luar sembahyang dia telah berlatih, berusaha. So dalam sembahyang jangan biarkan syaitan mengganggu. Contoh saya kata, kamu punya makhraj huruf silap, bila hantar apa beli apa kamu? Contohnya begitu. Beli apa kamu setan? Kita nak kena lawan macam tu. Kalau tidak, akak-akak abang akan terjebak dengan setan. Okey? Tapi macam saya kata, dua situasi kena bezakan kalau kita tak latih, itu memang salah kita lah. Memang salah kita. Okey, insya-Allah nanti kita akan terus sambung dengan benda-benda yang lain dan sebagainya. Kita rehat dulu, insya-Allah. Kita akan sambung dengan situasi yang lain, insya-Allah. Nanti Bapak pihak JK dan sebagainya akan bagi tahu, insya-Allah. Baik, setakat ini kita tangguh dulu. InsyaAllah kita saya tangguh kalam saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.